Megah berarak, indah berbalam, dipuput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Zuraini binti Muhaidin yang saya hormati, rakan-rakan dan tuan-tuan serta puan-puan yang saya kasihi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana menonton dan mendengar ucapan saya. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana limpah dan izin kurnianya dapat saya memberikan ucapan pada hari ini. Sebelum saya meneruskan ucapan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Syahmi bin Abu Sufyan, berasal dari negeri Selangor. Saya merupakan pelajar tahun 2 Fakulti Pengajian Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan pemegang kad matrik A177598. Dengan izinnya, saya akan menyempurnakan tugasan bagi kursus LMCR 1272 Komunikasi Lisan dalam Bahasa Melayu berkaitan dengan tugasan pengucapan terancam. Pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang etika berkomunikasi di media sosial dalam negara Malaysia. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan menerangkan apa itu budi bahasa dan media sosial. Budi bahasa boleh didefinisikan sebagai percakapan yang baik, elok dan bersopan ketika bertutur kata tinggi dan berhemah. Budi bahasa bicaranya beradab, bersopan santun, tertib, bersikap lemah lembut, bertingkah laku baik serta mempunyai akhlak yang murni. Namun kini, budi bahasa tidak lagi menjadi perkara yang penting yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, terutamanya oleh golongan belia. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa sifat budi bahasa semakin kurang dihayati. Namun sayangnya pada masa kini, budi bahasa tidak dilihat sebagai elemen yang penting dalam menyempurnakan peribadi seseorang. Peredaran zaman serta perkembangan teknologi semasa yang semakin maju menjadi salah satu sebab mengapa amalan budi bahasa seakan dipinggirkan oleh masyarakat pada masa kini. Selain itu, nilai peradaban turut menjadi kayu pengukur tahap ketamadunan yang dalam setiap diri seseorang, yang merujuk kepada perkembangan nilai sosial kelompok tertentu. Adab bersosial dalam kalangan masyarakat kini menjadi runcing akibat persekitaran sosial yang terlalu terbuka dan di luar kawalan. Perkembangan teknologi komunikasi telah memungkinkan aktiviti sosial masyarakat tertentu yang berlaku di luar peradaban. Selain itu, media sosial merupakan medium yang digunakan oleh seluruh masyarakat bagi berkomunikasi secara alam maya. Aplikasi Instagram merupakan salah satu pelantar media sosial yang teraktif di Malaysia dengan catatan sebanyak 12 juta. Selain itu, Instagram juga merupakan antara salah satu contoh aplikasi yang digunakan oleh generasi masa kini berdasarkan teknologi dunia yang semakin canggih. Menurut Nur Aziah, aplikasi Instagram berfungsi sebagai penyimpan gambar dan juga video secara digital dan membolehkan pengguna berkongsi sebarang maklumat atau kenangan bersama pengguna yang lain. Aplikasi Instagram ini telah dilancarkan pada tahun 2010. Dalam bulan Oktober, keunikan fungsi aplikasi ini sendiri telah menarik perhatian masyarakat untuk memanfaatkannya. Ia juga menjadi salah satu pelantar yang digunakan untuk berkomunikasi sesama pengguna. Namun terdapat juga
sebahagian pengguna yang menyalahgunakan Instagram ini sebagai contoh, menggunakan bahasa yang tidak sopan di ruangan komen, menyebarkan fitnah atau memberikan berita palsu, menghina fizikal orang lain dalam erti kata body shaming dan sebagainya. Justru itu, saya ingin berkongsi 3 langkah untuk meningkatkan budi bahasa di media sosial supaya budi bahasa dapat diterapkan dengan lebih kukuh dalam diri masing-masing. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, langkah untuk meningkatkan budi bahasa di media sosial yang pertama ialah penggunaan kata-kata yang baik. Kata-kata yang lebih baik merupakan perkara yang paling utama yang perlu dilakukan oleh semua individu, terutama yang mempunyai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Instagram yang dikenali sebagai dengan gambar-gambar yang dimuat naik. Oleh yang demikian, sebelum memuat naik sebarang gambar dan menuliskan sebarang tajuk atau komen di ruangan komen atau di salah satu akaun individu lain, pengguna perlulah berhati-hati agar perkara yang dimuat naik itu tidak memberi sebarang kesan negatif kepada orang lain. Kita perlulah menjaga setiap tutur kata dan setiap perisian yang dimuat naik ke media sosial. Tutur kata yang dimaksudkan adalah dari segi penulisan tajuk di posting media sosial kita dan juga komen kita di ruangan post gambar pengguna media sosial yang lain. Sebab bagi saya, penulisan seseorang itu menggambarkan budi bahasa seseorang walaupun kita tidak melihat orang itu secara fizikalnya. Jadi penulisan yang baik menggambarkan budi bahasa yang baik dalam diri seseorang. Begitulah juga sebaliknya, kita juga perlu mengamalkan budi bahasa dan nilai murni yang telah dipelajari ketika memberi komen pada gambar-gambar. Di samping itu, hanya bercakap benda-benda yang baik dan perlu sahaja. Sebagai contoh, apabila individu lain memuat naik sesuatu di Instagram, sekiranya anda rasa kurang senang, tidak perlu berkata dengan perkara yang tidak baik. Sebaliknya, berdiam diri sahaja dan sentiasa memuji orang lain. Hal ini membuktikan bahawa nilai murni dan kata-kata yang baik perlulah sentiasa diterapkan dan diamalkan ketika melayari sebarang media sosial, terutama media sosial Instagram, Facebook dan Twitter. Tanpa kita sedari bahawa dengan memberi komen yang positif, itu dapat memberikan kebaikan di Instagram. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, saya juga ingin mengutarakan pendapat saya tentang langkah meningkatkan budi bahasa di media sosial yang kedua. Pengawasan oleh ibu bapa. Menurut Abdul Rahman pada 2019 menyatakan ibu bapa dapat mendidik anak mereka dengan mengajar mereka untuk membezakan yang mana perkara yang bagus untuk diikuti dan perkara yang wajib dijauhi. Perkara ini hendaklah diterapkan dalam diri anak-anak ketika mereka masih kecil lagi. Hal ini kerana anak-anak ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Sebagai contoh, ibu bapa perlu menerangkan tentang pengaruh barat yang dikongsi melalui media sosial, YouTube dan menjadi ikutan ramai tetapi bercanggah dengan akhlak dan hukum agama. Ibu bapa perlu mengawal anak-anak mereka lebih baik lagi kepada kanak-kanak yang di bawah umur yang mudah terdedah dengan persekitaran yang kurang sihat di media sosial. Ibu bapa juga perlulah mendidik anak-anak di rumah untuk sentiasa berbudi bahasa dalam kata-kata mereka agar tidak menyakiti orang lain, supaya dapat mengelakkan bahasa yang kurang sopan. Itu adalah
dari pengajaran bahasa dari rumah lagi, itu lebih terutama. Sebab pengajaran dan dari rumah itu yang membentuk anak-anak mereka dan akan dibawa atau ditunjukkan ke mana sahaja, termasuklah dalam media sosial. Di samping itu, ibu bapa juga perlu mengawal atau menghadkan waktu anak-anak mengakses media sosial di Instagram atau mana-mana pelantar media sosial dan mana-mana aplikasi. Hal ini memerlukan rangkaian internet. Ibu bapa mempunyai hak untuk mengawal rangkaian internet tersebut agar anak-anak lebih menghargai waktu. Menurut Nahar, pada 2018, ibu bapa juga merupakan insan yang paling dekat dengan anak-anak. Mereka lebih tak mengetahui kepribadian pada diri anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah dan kepribadian yang baik terhadap anak-anak, yang sekaligus dapat meningkatkan budi bahasa pada diri mereka. Dalam era modernisasi sekarang, kebanyakan ibu bapa sibuk dalam mengejar kemewahan dunia sehingga tanggungjawab terhadap anak-anak diabaikan. Ibu bapa haruslah mempunyai masa untuk mengawal tindak tanduk anak-anak mereka. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, langkah terakhir yang boleh saya kongsikan bagi meningkatkan budi bahasa di media sosial adalah dengan cara penguatkuasaan undang-undang oleh kerajaan sebagai sebuah organisasi yang memerintah negara. Kerajaan harus memainkan peranan penting agar keharmonian dalam negara dapat dikekalkan dan dijauhi daripada masalah dan isu yang berkaitan dengan media sosial. Negara yang harmoni adalah tercetus daripada kelompok pimpinan yang bertanggungjawab serta berwibawa. Selain itu, media sosial memainkan peranan yang sangat penting bagi membentuk masyarakat yang lebih integriti dan berinovasi, bagi menghasilkan teknologi moden yang mampu membantu perkembangan pemodenan. Oleh itu, undang-undang sewajarnya diambil oleh pihak kerajaan bagi menangani isu ini. Wajar tindakan undang-undang diambil oleh kerajaan bagi meningkatkan budi bahasa dalam kalangan pengguna di media sosial kerana ia melibatkan serta mampu mencalar maruah seseorang. Kerajaan Malaysia telah mewujudkan undang-undang dan akta seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957 serta Kanun Kesiksaan. Kes penyalahgunaan media sosial masih tidak dapat dibendung oleh kerajaan. Oleh yang demikian, kerajaan perlulah mengkaji semula cadangan untuk mewajibkan pendaftaran pengguna media sosial. Cadangan ini dianggap mustahil oleh kerajaan kerana pengguna media sosial yang terlalu ramai. Namun, kita harus melihat bahawa langkah yang sama diambil oleh kerajaan pada tahun 2006 di mana setiap pengguna telefon bimbit prabayar perlu didaftar bagi membantu pihak berkuasa mengesan mereka yang menggunakan perkhidmatan untuk menyebarkan fitnah dan berita palsu. Langkah ini berjaya dilaksanakan. Tindakan undang-undang wajar diambil agar mereka akur dan dengan kesalahan mereka dan mempertimbangkan dan mempertingkatkan budi bahasa di samping dapat membina jati diri yang baik dan positif. Terdapat pelbagai tindakan undang-undang perlu ditingkatkan dan diberikan penekanan dalam menangani isu-isu seperti contohnya pihak Polis Diraja Malaysia PDRM mempunyai kuasa untuk menyiasat dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dengan penyalahgunaan media sosial. Walaupun terdapat undang-undang yang mengiktiraf
hak kebebasan bersuara di mana mereka semua pihak bebas untuk menyuarakan apa sahaja yang dikehendaki di media sosial. Namun ia bukanlah suatu hak yang mutlak. Mahkamah di Malaysia mempunyai kuasa untuk melindungi hak kebebasan asasi rakyat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kesimpulan daripada ucapan saya inilah 3 perkara yang ingin saya kongsikan kepada masyarakat di Malaysia. Semakin hari juga budi bahasa di media sosial semakin luntur. Antara budi bahasa yang mula luntur ialah penggunaan kata-kata yang bermanfaat, kewujudan budaya baru seperti penghinaan fizikal secara langsung dan penggunaan bahasa kesat di kalangan orang yang dipandang tinggi oleh masyarakat juga melunturkan lagi budi bahasa yang sudah dilupakan. Terdapat banyak lagi faktor yang mempengaruhi kesantunan bahasa seseorang tersebut. Banyak faktor dalaman dan luaran yang perlu dititik beratkan dalam meneliti perkara ini. Budi bahasa ini haruslah diterapkan ketika kecil lagi agar mereka membesar dan menjadi manusia yang berakhlak kepada masyarakat di luar sana. Masyarakat sejagat juga perlu mengambil berat dan mengambil inisiatif dalam mengurangkan faktor mempengaruhi budi bahasa di media sosial. Oleh itu, ibu bapa perlu mengawasi dan mengawal penggunaan media sosial terhadap kanak-kanak ini. Ini boleh mengurangkan faktor negatif yang mempengaruhi kanak-kanak tanpa kita sedari dari kecil lagi. Akhir sekali, pihak kerajaan dan pentadbiran perlu menguatkuasakan undang-undang yang berkait dengan media sosial. Sekian sahaja daripada saya. Saya berharap ucapan saya ini dapat mendatangkan manfaat kepada hadirin sekalian. Saya memohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap sepanjang ucapan saya. Saya akhiri ucapan saya dengan ucapan jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.